Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana berkunjung ke laman Facebook rasmi Pusat Darah Negara. Dan dalam video ini saya akan membincangkan tentang kriteria-kriteria pendermaan darah. Di Malaysia, pendermaan darah adalah secara sukarela dan tidak dikomersilkan. Maknanya tiada bayaran. Pada tahun 2019, kita dapat berjaya mengumpul sebanyak 743,892 pendermaan darah. Walaupun ramai pendermaan darah ada di luar sana, akan tetapi tidak semua orang layak untuk jadi penderma darah. Jadi apakah tujuan kita mewujudkan kriteria penderma darah? Kriteria penderma darah diwujudkan bagi memastikan penderma yang layak sahaja boleh menderma, dan bagi yang tidak layak, tidak apa, penderma tersebut akan ditangguhkan pendermaannya buat sementara waktu. Dan juga kriteria pendermaan darah ini diwujudkan bagi memastikan keselamatan penderma dan keselamatan pesakit terjaga. Jadi, mari kita lihat kriteria pendermaan darah. Penderma darah yang berumur 17 tahun, mereka haruslah mendapatkan kebenaran bertulis dari ibu, bapa atau penjaga. Penderma boleh mula menderma pada umur 18 tahun. Penderma kali pertama boleh diterima untuk menderma darah sehingga berumur 60 tahun. Manakala, bagi penderma darah ulangan, mereka dibenarkan untuk menderma darah sehingga berumur 70 tahun. Akan tetapi, apabila sudah berumur 60 tahun dan ke atas, mereka haruslah menjalani pemeriksaan kesihatan yang lengkap setiap tahun. Individu yang berumur 70 tahun dan ke atas tidak layak untuk menderma darah. Bagi aspek berat pula, berat badan minimum bagi penderma darah utuh adalah 45 kg dan ke atas. Tahap hemoglobin bagi penderma darah perempuan adalah sekurang-kurangnya 12.5 gram per desiliter dan tidak melebihi 18 gram per desiliter. Dan bagi penderma lelaki, tahap hemoglobin haruslah sekurang-kurangnya 13.5 gram desiliter dan tidak melebihi 18 gram per desiliter. Untuk kategori tekanan darah, had tekanan yang diterima adalah 100/70 sehingga 150/100. Penderma darah utuh boleh menderma setiap 3 bulan, iaitu maksimal 4 kali setahun. Bagi penderma darah afaresis, mereka boleh menderma setiap 2 minggu. Penderma darah haruslah mengambil makanan dalam masa 4 jam sekurang-kurangnya sebelum menderma darah dan perlu tidur melebihi 5 jam pada malam sebelumnya. Bagi individu yang telah melakukan aktiviti bertatu, bertindih, akupuntur dan berbekam, mereka perlu menunggu selama 6 bulan untuk menderma darah daripada tarikh mereka melakukan aktiviti tersebut. Bagi individu yang mengalami sakit tekak, selsema dan demam, mereka perlu tunggu selama 7 hari sebelum boleh menderma darah. Jika mereka mengambil antibiotik untuk jangkaan tersebut, mereka perlu menunggu 14 hari daripada tarikh dos yang terakhir antibiotik tersebut sebelum mereka boleh menderma darah. Untuk individu wanita, mereka hanya boleh menderma darah pada hari keempat kedatangan haid. Itu pun sekiranya haid yang datang itu tidak banyak. Bagi wanita yang menyusukan anak, anda haruslah menangguh pendermaan darah selagi mana anda menyusukan anak. Dan bagi wanita yang melahirkan bayi atau mengalami keguguran, anda perlu menangguhkan pendermaan sehingga 6 bulan selepas proses tersebut. Sekiranya individu mengambil ubat-ubatan, sila rujuk kepada pegawai perubatan yang bertugas di tempat pendermaan darah. Adalah lebih baik sekiranya penderma mengetahui nama ubat tersebut ataupun mengambil gambar kotak ubat atau strip ubat berkenaan. Anda dinasihatkan agar tidak menderma darah sekiranya anda terlibat dalam sebarang kegiatan berisiko tinggi seperti berikut: hubungan jenis sesama jantina, homoseksual, hubungan jenis dengan kedua-dua jantina, bisexual, hubungan jenis dengan pekerja seks komersial, bertukar-tukar pasangan seks, mengambil dadah secara suntikan, dan menjadi pasangan hubungan jenis kepada golongan di atas. Ini adalah sangat penting untuk menjamin keselamatan beg darah sebelum diberikan kepada pesakit. Wabak COVID-19 telah memberikan kesan cukup besar kepada kehidupan kita pada aspek pendidikan
ekonomi dan juga kesihatan. Dan bidang penerimaan darah adalah salah satu cabang dari bidang kesihatan yang turut terjejas akibat pandemik ini. Kita melihat terdapat pengurangan jumlah hasil kutipan darah sebanyak hampir 15% pada tahun 2020 berbanding tahun sebelumnya di peringkat pusat dan negara. Mungkin ada di antara anda yang disyaki atau dijangkiti COVID-19 ataupun mempunyai sejarah kontak rapat dengan pesakit COVID-19 dan anda tertanya-tanya sama ada anda boleh menderma darah ataupun tidak. Jadi kita tengok apa kriteria-kriteria penerimaan darah untuk yang berkenaan dengan COVID-19. Bagi kriteria penerimaan berkenaan dengan COVID-19, individu yang disahkan mengalami atau pernah mengalami jangkitan COVID-19 tidak dibenarkan untuk menderma sehingga 14 hari selepas sembuh sepenuhnya jika bergejala, ataupun jika tidak bergejala, individu tersebut harus menangguhkan pendermaan untuk 14 hari daripada tarikh ujian saringan COVID-19. Bagi individu yang mempunyai sejarah kontak rapat dengan pesakit COVID-19 atau disyaki COVID-19, individu tersebut harus menangguh selama 14 hari daripada tarikh akhir kontak sebelum menderma darah. Dan bagi individu yang mempunyai sejarah perjalanan daripada luar negara, individu tersebut harus menangguh selama 14 hari daripada tarikh pulang ke Malaysia. Jadi begitulah perkongsian kita pada hari ini tentang kriteria penerimaan darah dan juga penerimaan darah semasa COVID. Justru saya menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia yang berkelayakan untuk tampil menerima darah di pusat negara dan juga tabung-tabung darah seluruh hospital di negara ini bagi meningkatkan penerimaan darah. Terima kasih dan jumpa lagi pada sesi seterusnya.